Assalamualaikum dan selamat petang. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid RBT Tingkatan 1. Pada minggu ini, cikgu akan ajar kamu semua satu tajuk baru, iaitu tajuk pengurusan projek reka bentuk. Pada akhir pembelajaran kita nanti, murid-murid akan dapat, yang pertama akan dapat merangka perancangan projek, dan yang kedua murid-murid akan dapat menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Baiklah, kita tengok tiga peringkat utama, tiga peringkat yang paling penting dalam merangka perancangan projek. Yang pertama adalah peringkat perancangan. Pada peringkat perancangan ini adalah peringkat yang paling utama dan yang paling penting kerana ia adalah untuk menentukan sama ada objektif projek yang kita nak hasilkan itu berjaya ataupun tercapai ataupun tidak. Okey, pada peringkat yang kedua iaitu peringkat penjadualan, ia juga perlu disediakan supaya pelaksanaan projek berjalan lancar dan mengikut masa yang telah ditetapkan. Manakala pada peringkat yang ketiga iaitu peringkat pengawalan, perlu dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek reka bentuk kerana ia merangkumi pengawalan sumber, kos dan juga kualiti. Dekat sini adalah peringkat pengawalan iaitu peringkat perancangan di mana dipertanggungjawabkan kepada pengurus projek dan juga ahli-ahlinya. Okey, jika kamu masih ingat lagi pengurus projek dan ahli-ahli yang terlibat dalam organisasi pasukan sekolah, kita telah pelajari pada pembelajaran minggu lepas di bawah tajuk membentuk organisasi pasukan projek di sekolah. Jadi ini adalah salah satu daripada tugas-tugas mereka. Okey, kita tengok yang pertama adalah penentuan utama. Okey, pada tugas penentuan utama pada peringkat ini, pasukan akan tetapkan satu tujuan ataupun objektif projek yang akan dihasilkan. Pelanggan mesti dikenal pasti juga pada peringkat ini tempoh masa untuk siapkan projek ataupun kos-kos yang terlibat perlu juga kita rancang. Kualiti dan kuantiti pun kena kita tentukan pada peringkat penentuan utama. Okey, itu untuk peringkat penentuan utama pada perancangan projek. Okey, kita tengok peringkat yang kedua iaitu peringkat penentuan sub utama. Pada peringkat ini, perancangan menjadi lebih terperinci. Okey, antaranya yang akan dibincangkan dalam penentuan sub utama ini ialah dalam pasukan nanti kita akan bincangkan tentang sumber keuangan, tenaga pekerja dan juga dokumen perjanjian dan lain-lainnya. Okey, pada peringkat ataupun pada tugas yang ketiga iaitu pengelolaan aktiviti. Untuk peringkat ini, aktiviti yang terlibat dalam pembuatan ataupun pembangunan produk ataupun perkhidmatan seperti kamu kena menyediakan brief reka bentuk ataupun menyediakan bahan dan konsep reka bentuk. Okey, itu untuk tugas yang ketiga. Untuk yang keempat iaitu matris organisasi ataupun pasukan. Pada aktiviti ini, kamu akan menjalankan suatu tugas khas dan ahlinya terdiri daripada individu yang berpengetahuan dan juga yang berpengalaman seperti bermahir dalam kejuruteraan dan sebagainya. Okey, ini untuk peringkat perancangan. Sekarang kita tengok untuk peringkat yang kedua tadi iaitu peringkat penjadualan. Kita tengok dekat slide di paparan ini. Okey, pada peringkat penjadualan perlu disediakan untuk kita tunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan untuk menyiapkan sesuatu projek reka bentuk. Okey, contohnya pasukan kamu nak buat satu projek bekas tisu. Okey, maka dalam penjadualan perlu ambil kira lah berapa tempoh masa yang ditetapkan untuk menyiapkan projek bekas tisu tersebut. Okey, contohnya sebulan, 2 minggu dan sebagainya. Okey, kamu kena buat satu peringkat penjadualan.
Okey, kita tengok dekat sini kenapa kita kena buat penjadualan. Tujuan penjadualan itu dibuat. Yang pertama, supaya dapat mengelakkan kerugian masa dan kos. Itu yang pertama. Okey, tujuan penjadualan yang kedua, kenapa kita perlu buat? Ia juga dapat mengelakkan pembaziran. Yang ketiga, dapat mengawal sumber tenaga pekerja. Dan yang keempat, dapat menguruskan bahan mentah secara sistematik. Sebab itulah peringkat penjadualan juga sangat penting dalam merancang. Okey, dalam merancang projek kamu. Baiklah, dekat sini kita tengok, okey, penjadualan ni kita boleh buat menggunakan dua kaedah. Okey, untuk gambar yang lebih jelas kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 37. Okey. Jadi ada dua kaedah yang boleh digunakan dalam penjadualan. Okey, yang pertama dekat situ adalah blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, apa yang dikatakan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian? Okey, dalam blok hubungan aktiviti ni kita akan tunjukkan satu perjalanan aktiviti dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Okey, milestone tu perlu diadakan kerana ia akan menjadikan penanda yang bakal berlaku mengikut turutan. Okey, jadi milestone tu mesti ada dalam blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, itu kaedah yang pertama dalam penjadualan. Okey, dapat ya? Okey, kaedah yang kedua dalam penjadualan, kita juga boleh gunakan carta Gantt ataupun carta bar. Okey, carta Gantt dengan carta bar ni dapat menunjukkan aktiviti dan tempoh masa perjalanan. Okey, dapat tunjukkan aktiviti dan tempoh masa perjalanan sepanjang kamu menyiapkan projek. Okey, melalui carta ini, pengurus projek dapat lihat perkembangan projek yang kamu nak buat, sama ada cepat ataupun lambat. Okey, jadi kedua-dua ni ada mempunyai kelebihan dan kekurangan dia lah. Jadi kamu boleh pilih salah satu kaedah yang nak kamu gunakan. Okey. Seterusnya kita tengok peringkat pengawalan. Okey, pada peringkat pengawalan ni, okey, tujuan pengawalan tu dibuat, terdapat 4 tujuan pengawalan. Yang pertama, semua aktiviti dilakukan dibuat secara optimum. Okey. Yang kedua, tujuannya supaya aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Okey. Ketiga, sumber-sumber yang diperlukan dapat dikenal pasti. Dan tujuan pengawalan yang keempat adalah perubahan dalam penjadualan dibuat jika ada perubahan ataupun pembaharuan. Jadi peringkat pengawalan juga penting. Okey, tujuannya saya dah terangkan tadi ada 4. Okey. Baiklah, seterusnya kita ke tajuk yang kedua, iaitu analisis perancangan projek dan juga jadual kerja. Okey, menganalisis perancangan projek adalah mengenal pasti aktiviti yang terlibat dalam pembangunan sesuatu projek kamu. Okey, berikut adalah perkara-perkara utama. Perkara-perkara utama yang perlu dilakukan sebelum kamu membuat sesuatu projek. Okey, peringkat pertama kamu kena menentukan aktiviti jadual. Okey, dalam menentukan aktiviti jadual, okey, kamu perlu sediakan satu contoh lah. Okey, seperti pembangunan mock-up, apa yang kamu nak buat. Okey, kemudian kamu kena buat satu aktiviti jadual kerja dan juga dapatkan beberapa kriteria lah. Okey, yang itu yang pertama, menentukan aktiviti jadual. Yang kedua, menyusun aktiviti mengikut keperluan. Kenapa kamu kena susun aktiviti ikut keperluan? Okey, kerana ia kena kita boleh tahu aktiviti tu kita buat ikut turutan tak? Yang mana menjadi keutamaan kita buat di atas lah, kita buat dulu. Okey, kita kena buat susunan aktiviti supaya kita nampak dan perjalanan projek kita tu tidak terganggu.
Okey, kita tengok yang ketiga, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Okey, langkah ini dapat melibatkan anggaran sumber yang diperlukan untuk menyempurnakan setiap aktiviti. Okey, untuk yang keempat, menganggarkan tempoh masa. Okey, ia bergantung, tempoh masa ni bergantung kepada mudah ataupun kompleksnya projek yang kamu nak buat ataupun tugasan yang kamu nak buat. Okey, ia bergantung sama ada kalau dia ringkas, tempoh masa yang kamu ambil cepatlah. Okey, kalau reka bentuk yang kamu nak hasilkan tu kompleks, dia akan memakan tempoh masa yang agak panjang ataupun lama. Okey. Untuk yang kelima, membangunkan jadual. Pembangunan jadual ni penting dalam membuat analisis perancangan projek, kerana jadual kerja akan disertakan bersama tempoh masa yang dibuat secara mingguan ataupun secara bulanan. Seterusnya kita tengok anggaran kos dan juga menyediakan bajet. Ini sangat penting kerana ia melibatkan pengiraan kos modal yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu projek yang kamu nak buat nanti. Okey, sama ada dia melibatkan anggaran kos ni melibatkan seperti kos modal, seperti kos bahan mentah, kos upah jika ada pekerja, dan juga kos sampingan seperti bil elektrik, bil air yang kamu gunakan sepanjang nak menyiapkan projek kamu nanti. Okey, yang ini adalah analisis perancangan projek dan juga jadual kerja. Okey, setakat ini saja yang cikgu ingin kongsikan pembelajaran kita pada minggu ini. Cikgu harap serba sedikit kamu dapat input daripada pembelajaran cikgu. Jika ada masalah ataupun persoalan, boleh bertanya kepada guru RBT masing-masing. Tugasan cikgu akan masukkan kemudian. Harap semua dapat respon dan peka kepada tugasan seterusnya lah. Okey, itu saja kelas kita untuk minggu ini. Terima kasih kerana mendengar dan semoga kamu faham dengan penjelasan cikgu. Kita jumpa lagi pada pembelajaran kita pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Bye. Jaga diri.